Okey, so jadi dia punya kos antara RM64 hingga RM75. Okey, untuk kereta api pula, masa perjalanan dia pada pukul 6.33 hingga 11.47, dan kos anggaran perjalanan dia lebih kurang 17 jam. Okey, so jadi kat sini ikut dia berdasarkan kemudahan yang diberilah. Okay, kalau untuk tempat tidur untuk kanak-kanak RM32 hingga RM38. Untuk dewasa RM49 hingga RM55. Okey, saya kata tak nak ambil kemudahan yang ada tempat tidur, harga dia RM26 dan dewasa RM43. Okey, manakala untuk kereta pula, perjalanan je lah naik kereta kan, suka hati kita lah nak pergi pukul berapa. Okey, so jadi perjalanan dia lebih kurang 9 jam dan kos dia lebih kurang, kos bahan api lah untuk naik kereta ni lebih kurang RM120, termasuk tol lah ni. Okey, so jadi minyak lah. Ini cikgu rasa ni minyak kosnya, belum campur tol ni, minyak saja kan, perjalanan dia jauh kan. Okey, so jadi berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Okey, berikan justifikasi anda. Okey, so jadi untuk sekejap ya. Okey, so jadi berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Diberikan justifikasi anda. Okey, iaitu perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Kemudian perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Okey, so jadi penyelesaian dia. Okey, pertama, kalau kita naik bas, minimum harga seorang tiket adalah RM64. Inilah RM64 dan maksimum RM75. Okey, manakala untuk kereta api pula, kanak-kanak RM32, dewasa RM49. Paling minimum, maksimum RM38, dewasa RM55. Kemudian untuk kereta api pula, minimum RM26 dan dewasa RM44. Kita tengok dekat sini ni. Okey, kalau kereta api tanpa kemudahan tempat tidur, tanpa kemudahan tempat tidur, yang ni lah RM26 dan RM43. Ni kita silap ni 43 atau 44 lah, kita salah, kita typo ke. Okey, kemudian kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik kerana dia kata ni dia kata perjalanan yang melibatkan saudara tanpa kekangan masa. So maksudnya kita tak kisahlah pukul berapa, kan. So jadi kemudahan yang terbaik adalah kita gunakan kereta api. Kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik kerana kos perjalanan bezanya adalah RM5 saja berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur, dan ini juga lebih murah daripada pembelian dengan memandu kereta. Okey, kalau kita tengok sini, kalau kita ambil kereta api yang ada tempat tidur, harga dia minimum lah, paling minimum RM49. Tapi kalau tanpa tempat tidur RM44. So beza dia RM5 saja. So jadi baiklah kita ambil yang ni lah, kita ambil kemudahan kereta api, kemudahan tempat tidur. Okey, sekejap ya. Okey, so jadi kita ambil yang ada tempat tidur, sebab beza dia RM49 tolak RM44. So beza dia RM5 sahaja. Okey, kemudian untuk kalau kita gunakan bas pula, untuk B, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dan dengan kekangan masa. Okey, so jadi kalau melibatkan kita nak kejar masa, so kita gunakan bas. Okey, merupakan pilihan terbaik kerana lebih jimat dan penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Perjalanan jauh bagi seorang individu menggunakan kereta bukan satu pilihan bijak dari aspek keselamatan. Okey, so jadi baiklah kita gunakan bas. Okey, sebab paling maksimum pun RM75. Kalau naik kereta RM120, lepas tu dah kena drive, penat. So jadi kalau kita naik bas, kita boleh rehat, boleh tidur. So jadi B ni pilihan yang terbaik. Kemudian untuk C, kereta ialah pilihan yang okey. Kalau kemudian
Kalau misalnya kata perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak, pilihan yang terbaik adalah menggunakan kereta yang paling jimat. Sebab kalau 2 orang dewasa, kita katakan 2 orang dewasa, kita bayar untuk harga kereta api RM49, katakan ambil minimum 2 orang dah 100 dah. Lepas tu kanak-kanak kalau ambil 2 orang 32 so dah ni. So jadi dalam 180 lebih kurang lah. Kalau naik kereta 120 saja. Okey. So jadi seterusnya kita pergi ke contoh 17. Okey, so jadi ini tu contoh 17 ya. Okey, contoh 17. Okey, dia kata kat sini, okey, peta di atas menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Okey, Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Okey, dia kerja dekat Kuala Lumpur ni. Beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Okey, Kota Kinabalu dekat sini. Nyatakan laluan penerbangan yang terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. Okey, so jadi yang terbaik adalah penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, atau dari Kuala Lumpur ke Labuan dan seterusnya ke Kota Kinabalu. Okey, so jadi kalau daripada Kuala Lumpur dia nak ke Kota Kinabalu. Okey, so jadi daripada Kuala Lumpur dia terus pergi ke Kota Kinabalu, atau ada satu option Kuala Lumpur ke Labuan, kemudian Labuan ke Kota Kinabalu. Okey, soalan B, apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan A? Okey, kalau B penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan. Okey, so maksudnya dijimatlah masa, kita terus je sampai ke Kota Kinabalu. Okey. Tapi kalau penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu melalui Labuan akan mengambil masa perjalanan lebih panjang dan kemungkinan kos perjalanan juga lebih tinggi. Okey. So jadi kalau misalkan dia pergi Labuan, lepas tu nak pergi Kota Kinabalu, so jadi kos dia akan bertambah lagi. Okey. Melainkan memang saja nak jalan-jalan. Okey. Okey, so jadi sebagai kerja rumah, kamu buat yang ni lah. Okey, praktiskan diri 5.1E, soalan 1 saja. Okey, so jadi kita masih ada masa lagi. Okey, so jadi cikgu nak masuk topik baru. Hari ni cikgu ajar je dulu, nanti kamu buat ni lah di rumah. Okey, so kita masuk bab 6 ya. Okey, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So jadi kita terus masuk kepada satu topik lah. Okey. Okey, so jadi ketaksamaan linear dalam dua pemboleh. Okey, so kita tengok sini ya. Bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Okey, ketaksamaan yang digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, rajah 1 menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Okey, tanda amaran ini diletak pada terowong. Apakah ketinggian maksimum kenderaan yang melalui terowong tersebut? Okey, kita tengok sini paling tinggi ni kereta kan, nak masuk sini paling tinggi yang cikgu tak berapa nampak ni. Tak berapa jelas. Okey, boleh tengok dekat buku teks mungkin lebih jelas. Okey, so jadi rajah 2 menunjukkan, cikgu rasa ni 4.7 meter ni. 4.7 meter. Maksudnya tak, lori yang tak nampak ni tak nampak. Okey, kalau kita tengok sini rajah 2 pula rajah 2 untuk lori ni. Okey, rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. Okey, apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan? Okey, bagi situasi rajah 1 katakan ketinggian keseluruhan suatu kenderaan diwakilkan dengan pemboleh ubah H kurang dari 4.75. Ya. Okey, so jadi dah bagi tulis sini 4.75 Ini bersamaan dengan 4.75. So jadi paling tinggi pun jangan lebih daripada 4.75. Kalau lebih daripada 4.75 kereta tak boleh lepas. Okey. Dalam situasi yang ini hanya satu kuantiti yang terlibat, iaitu ketinggian dalam meter. Okay, kemudian untuk rajah 2 menyebabkan kuantiti berat dalam kg tetapi pada dua keadaan berbeza. Katakan yang Y adalah berat dengan muatan. Okey, BDM ya. Berat dengan muatan. Maksimum 7,500 kg. Kalau lebih dia tak boleh bawa. Okay, kemudian X
ialah berat tanpa muatan. Okey, paling minimum berat tanpa muatan 3,410. So maksudnya dia tak letak loading barang lah dalam badan tu. So jadi nilai muatan yang boleh dimasukkan dalam ni adalah, kita tolakkan lah 7,500 kg tolak dengan 3,410 kg. So inilah jumlah yang maksimum yang boleh dia masukkan dalam lori tersebut. Okay, maka situasi pada darjah 2 boleh dinyatakan Y kurang daripada X tambah 4090 berat tanpa muatan. Okay, so jadi iaitu X dan Y ialah pembalik ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Okay, kita tengok contoh satu. Contoh satu, dia kata Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Okay, Taufik mendapati harga sebuah rujukan ialah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey. So jadi kita buat persamaan dia. Tadi dia kata harga buku, okey, katakanlah buku rujukan kita labelkan dia sebagai X dan buku latihan kita labelkan dia sebagai Y. So jadi harga buku tadi RM14 kan. So jadi RM14, 14 darabkan dengan X campur harga buku iaitu RM9, 9 darabkan dengan Y kurang dari sama dengan atau sama dengan 100. Dia bawa duit dia RM100 je. So jadi inilah ketaksamaan dia. Okey. So dia boleh tulis macam ni. Akal tulis macam ni. 9Y ni pindah sana dah akan jadi tolak. So jadi atau 9Y ni sebagai subjek. Okey, seterusnya kita pergi contoh 2. Okey, contoh 2. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Okey, wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okey, so jadi kita labelkan macam ni lah. Okey, so jadi dia letak K ni. K ni sebagai poster kecil. Ni lah. Dan B ni adalah poster besar. So jadi harga untuk poster kecil RM12.50. So jadi RM12.50 darabkan K. So jadi inilah dapat ni. Untuk poster besar harga dia RM18.50. So RM18.50 darabkan dengan B. Okey, kurangkan dengan 150. So dapatlah peri. Okey, yang ni ditukar dalam bentuk pecahan. Ini boleh tekan kalkulator lah. Okey, boleh tekan kalkulator, kita dapat macam ni. Okey. So jadi kita nak hilangkan yang bawah 2 ni, kita darab dengan 2. Ni darab 2, darab 2, darab 2. So dapatlah macam ni. Okey. So itu saja daripada cikgu. So jadi kerja rumah kamu buat soalan ni je. Practice 6.1. Soalan 1 A sahaja. Okey, soalan 1 A sahaja. Okey. So itu saja daripada cikgu. Ada apa-apa tak soalan nak tanya sebelum kelas kita ni berakhir?